Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangan, yakni kita punya neneklah, Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Dan setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So, sebagai mukadimah, ini hadis yang Nabi baca ketika Nabi mulakan majlis. Cuma minggu lepas kita ada sebut sikit tentang ayat Al-Ahzab ni. Minggu ni saya buatlah. Kita nak fokus at least sedikit lah. Kita faham apa yang Nabi baca ketika Nabi mulakan majlis kan. So saya ambil ayat-ayat perkataan pertama ni kan. Ni Nabi kata ni, hadis ni bukan ayat Quran ni. Nabi kata, segala puji bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Maknanya kita ni kena berlindung kepada Allah lah, sebab memang perbuatan kita banyak yang teruk lah. So tak ada orang yang nak kata dia perfect, sempurna kan, sebab kita tak maksum lah. Nabi je maksum. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, ni nak highlight kat sini lah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat sesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Maksud kat sini, bila Allah nak beri petunjuk tu, maksud dia kita kena berusaha lah. Kalau tengok sini, yang saya buat summary ni, pertama kita ada kehendak untuk berubah. Pertama, kena ada kehendak untuk berubah. Ustaz Maulana Hanafi Nasa'i kata, ini yang jarang ada lah, kehendak. Tapi dia tak cerita pun sebenarnya Nabi Allah SWT pun tak sebut sangat pasal IQ tinggi, cerdik, pandai ni, tak ada sangat sebenarnya. Dia ada degree ke, dia ada SPM saja ke, dia ada PhD, ada master, tak ada sangat. Majoritinya adalah motivasi, kehendak, akhlak. So kat sini tengok kita ada kehendak dulu nak berubah, barulah kita barulah menuju ke situlah, ke jalan yang kita nak ni.
Nombor dua, usahalah ini daripada apa yang saya tulis ni, daripada pengalaman saya lah, daripada faham saya. Pertama, kehendak kena ada kehendak dulu untuk berubah. Nombor dua, usahalah. Lepas kehendak ada, nak usaha. Usaha tu semestinya melalui ilmu lah. Ilmu menuju faham. So, nanti kita akan cerita tentang ilmu yang nak menuju kepada kefahaman tadi lah. Yang last sekali, berterusan lah. Berterusan istiqamah, sustainability ni lah. So, yang ni kita nak kena betul-betul berhati-hati sebab seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata iman ni tu naik-naik turun. Dia ada sebut dalam satu kitab yang saya baca tu, dia kata, Sayyidina Umar kata, masa kita rendah iman ni kita buat, kalau boleh jangan tinggal yang wajib lah. Mana kita buat benda yang wajib, yang mana yang sunat-sunat lain tu dah iman tengah rendah kan. So kita maintain yang wajib tu. Maknanya bila dah iman tinggi, kita buatlah yang lain-lain sekali. So yang ni yang payah lah bila of course, that's why dalam agama kita ni, kita nak, Nabi katakan sedikit tapi berterusan. Sebab bila kita buat sedikit, bila berterusan, dia akan kekal dalam diri kita. Bila dia kekal tu yang ni istiqamah, kita boleh sustain perbuatan tu yang kita buat. So bila Nabi sebut perkataan ni, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Bukannya Allah bukan favoritism lah, maka Allah kata, okey, hari ni Zuraidi Allah nak bagi biar dia dapat iman tinggi, tak begitu. Dia bukan favoritism, sebab Allah mustahil zalim. Allah Maha Adil dan Allah mustahil zalim. Kita kena berusaha untuk dapat petunjuk Allah ni. Kalau Allah nak sesatkan orang tu, maknanya orang tu sendiri yang cari jalan yang sesat. Seperti mana kita baca ayat surah Ali Imran ayat 5, tak silap saya, yang Allah beritahu ada setengah manusia ni, sebahagian manusia ni, dia ada kecenderungan untuk pergi kepada benda yang sesat. So bila ada benda yang dia rasa sesuai dengan jiwa dia, dia pergilah. Tapi itu dalam konteks yang sesat lah. So harapannya daripada mukadimah ni kita fahamlah sedikit apa yang Nabi baca tetap kali Nabi nak mulakan majlis kutubah kan, menunjukkan perkataan yang Nabi sebut berulang kali ni adalah sangat-sangat penting. Tetapi bila macam mak kita lah, macam saya sebut sebelum ni kan, bila mak kita sebut ulang banyak kali, tendensi untuk kita buat ataupun tendensi untuk manusia lain buat rendah lah. Mana tendensi manusia untuk buat benda ni adalah kecil lah. Cuma orang yang terpilih lah, orang yang hendaklah berusaha, yang cari ilmu, insyaAllah kita dapat. Kejap Okay, nombor dua, saya ambil slide yang lama juga daripada mukadimah ayat yang Nabi baca tadi, tentang inilah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tak dapat yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat menerima petunjuk. So saya nak tunjuk yang ni slide lama ni, tapi saya ambil juga yang saya buat dalam kotak-kotak ni, nak tunjuk perbandingan kita dengan orang yang bukan Islam. Contohnya orang Islam ni kan, dia ada ibu bapa dia macam kita jugalah. Orang Islam ni ada ibu bapa, keadaan sekeliling kita tengok dua-dua tu kan. Ibu bapa yang atas ni, ibu bapa, keadaan sekeliling, ujian, lepas tu dia mengamal, pergi ke syurga neraka ataupun pergi ke akhirat lah, atau pergi ke alam barzakh. So sama juga kita ni. So kebanyakan kita ni, ini actually saya ambil daripada antipati. Saya ada ambil kelas di UKM dulu, masa saya dekat rumah Kak Bangi dulu. Saya dengan isteri lah ambil kelas hari tu, tak hari Sabtu ke Ahad saya pergi. So dalam kelas tu Ustaz tu ada cerita lah, lecturer tu ada cerita tentang apa yang benda yang paling besar pengaruhi orang lah, terutama kita lah kan. Benda tu adalah dalam konteks dua ni yang besar ni, yang paling besar ni, ibu bapa dan keadaan sekeliling. Ibu bapa ni bila kita masa kecil, bila kita lepas pada ibu bapa, keadaan sekeliling akan ubah kita. Dengan seteruknya lah. Kalau keadaan sekeliling tu baik, maka kita akan baik lah. Tapi kalau keadaan sekeliling tu teruk, maka majoriti manusia akan ikut teruk lah. So dua benda ini yang besar. So dalam ni, ujian ni sebenarnya Allah impose dua-dua ni ada. Ujian ni sepanjang masa lah, tapi saya letak dalam kotak berlainan. Kita tengok ni keadaan non-Muslim dan juga Muslim kan, kita tengok. Sama je, tengok. Kita nak ke sini. So barang siapa yang Allah nak beri petunjuk, maka dia dapat petunjuk, maka dia berusaha kepada petunjuk. Contohnya keadaan, katalah kita non-Muslim. Contoh, sebab kita kan ramai kawan non-Muslim kan. So bagaimana dia nak terima kebenaran kat sini kan. Kalau dia terima kebenaran, dia dah lulus ujian Allah ni kan, dia tengok benda yang paling sahih, dia tak pergi kepada benda yang syirik, dia masuk syurga insyaAllah. Sama juga dengan yang kita nanti. Cuma saya nak letak yang atas ni, saya letak ambil box ni, kehendak usaha ilmu faham ni. Bila saya letak kat bawah ni, kalau non-Muslim ni, dia tak ada kehendak pun untuk pergi kepada akhirat, kepada benda yang betul, kepada petunjuk Allah tadi, dia tak nak. Dia nak kepada kesesatan tadi tu. Tak ada orang yang boleh bantah lah kalau dia nak kesesatan. Nombor dua, usaha, dia tak ada usaha pun, dia ikut dekat sekeliling. Macam kita kerja jugalah kan. Tapi kita bukan non-Muslim lah. Kita kerja, kita ikut, kita tak berusaha pun, maka kita akan hanyut lah.
Nombor 3 ilmu dan faham, dia tak nak faham ilmu dan faham. Nombor 4 tak adalah. Bila tak ada nombor 3, nombor 4 memang automatically tak akan ada relationship lah. Untuk kita pula non-Muslim, untuk kita pula Muslim, kita tengok ni benda yang sama kat atas ni sekejap. Kita nak menuju ke syurga, kan kita baca minggu lepas kan, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ibu bapa Muslim, keadaan sekeliling pun Muslim, ujian kita tengok syirik, habislah kita ke neraka. Kalau ujian kita lulus tapi masih lagi gagal sebab timbangan amal kan, timbang-timbang tengok berat pula bab dosa kan. Ataupun di mahsyar nanti sebab kita banyak mengutuk orang, banyak mengata belakang orang datang tuntut. Aku nak mula-mula dia tuntut pahala. Lepas tu bila dah tak ada pahala, ni adalah hadis yang sahih. Bila dah tak ada pahala kat orang tu, orang lain yang kita kutuk ataupun orang lain kita dosa ataupun kita zalimi orang lain tu, orang tu minta, orang tu ambil dosa dia pak kat kita pula. Bagaimana boleh berat lah kan amalan baik kita. So maknanya gagal lah kita pergi ke neraka tapi tak kekal lah. Tapi tak mau lah. Neraka ni is a no-no lah situation untuk kita lah sebagai seorang Muslim. Bukan sebagai seorang Muslim juga, sebagai seorang manusia. Kita tengok rakan-rakan kita yang non-Muslim ni, kita tengok betapa teruknya dia nanti. Tengoklah, kita boleh fikir sendiri kawan-kawan kita yang Chinese, Indian yang non-Muslim kan. Bagaimana kita rasa kasihan kepada dia. Sekarang ni kita sayang kepada dia kan. Kita nak sayang dia juga selepas dia mati. Kita nak dakwah dia supaya dia masuk juga. Masuk Islam lah, masuk Islam yang benar lah, yang betul, yang melalui dakwah ni lah kita nak. Daripada sesi ni lah saya nak sebut yang dalam agama kita pun banyak benda yang jalan-jalan yang tak betul kan. Tapi kita dah cerita last week, yang paling benar adalah jalan para sahabat Nabi. So kita nak menuju sini, cuma saya nak relate kat bawah ni, kehendak ni kita ada kehendak kan. Kita tak maulah kita lain-lain Muslim kita pun ikut yang lantak lah kan, keadaan sekeliling, jalan je. So sebenarnya kita kena muhasabah diri kita kan. Banyak mana dah benda yang kita tolak. Katalah datang ujian-ujian Allah bagi kepada kita untuk kita buat dosa, banyak mana yang kita tolak. Macam tu lah. Ataupun banyak mana lah orang bagi dakwah pada kita terima, kita ambil. Macam tu lah kan. So kat situ menunjukkan kehendak tu ada lah. Tapi kalau lah kita biar ikut, ada orang mungkin keluarga dia kuat agama, dia pun duduk dalam keadaan agama kan, dia tak ada kehendak pun kan, ada masalah ada kat situ. Bila Allah uji nanti dan dia akan rosak. Most probably yang tak ada kehendak tu, bila orang datang beragama, katalah dia dah ada daripada kecil dia dekat agama yang banyak, tiba-tiba mungkin dia umur 40-50, orang bawa benda yang syirik dalam wajah agama. Memang for sure dia akan ikut punya sebab disangka ni itulah agama. Tiba-tiba dia mati kat sini. Allahu Akbar, takutnya kan. Kita tak mahu. Ni syirik besar lah. Syirik kecil masih lagi berada di sini. So kita nak, kehendak ni kena ada kehendak. Nombor 2, usaha. Kehendak ni ujian dia termasuk dengan orang yang agama kuat tadi pun dengan yang biasa. So kita kena ingatlah, kita tak naklah macam kata orang, dia tak apalah, keluarga dia kuat agama kan, dia bapak dia imam. Tak semestinya. Ujian Allah ni maha adil dan mustahil zalim. Ujian dia ada. Cuma kita je nampak pada zahir mata kita kan, nampak dia ni orang terpilih ataupun dia ni tak apalah keluarga dia. Tak begitu. Ujian Allah letak atas orang tu. Kita kena tengok ujian dia pun sama macam kita. Bahkan mungkin dia gagal ataupun mungkin kita pun gagal kan. Macam tu. Usaha ilmu faham, dan lepas ni baru dah kita nak istiqamah dan berterusan. Cuma dua ni saya nak relatekan dengan ayat ni lah yang Nabi baca seulang lagi. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang yang dapat menyesatkannya. Maksudnya kita berusaha ni susahlah nak sesat sebab kita tahu kaedah-kaedah dia kan. Manhaj yang benar ataupun ihdinas siratal mustaqim tu yang kita baca setiap hari tu kan, kita faham ihdinas siratal mustaqim ni adalah jalan para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman. Saya nak ikut 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin ni supaya saya di jalan yang benar. Kan bagus kan. Lepas tu barulah tak ada orang datang untuk menyesatkan kita. Tak dapat orang sesatkan kita. Tapi Nabi kata barang siapa Allah beri dia petunjuk. Petunjuk yang kita cari tadi melalui usaha kehendak semua ni kan, adalah daripada Allah. Dan hari ni kita nak cerita tentang zuhud. Dia ada letak. Zuhud ni dia relate direct dengan Allah Ta'ala nanti. Kita akan tengoklah apa maksud zuhud, dan kita nak letak kezuhudan ni dia direct dengan Allah Ta'ala. Dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Orang ni bila dah tak nak dah langsung, macam contoh yang kafir tadi kan. Dia tak nak pun, dia tak ada kehendak pun, maka habislah kita. Sama juga yang Muslim kat sini kan. Bila datang ujian, dia kata, macam orang kuat agama tadi kan. Dia pun ambil benda yang syirik. Padahal itu syirik. Tapi dia tak faham agama. Sebab dia tak ada ni, dia tak ada kat sini. Usaha pun dia tak ada sebab dia ikut je. Dia mungkin berusaha tapi sebab dah
dah auto kan, dah automatik ikut jalan tu, bahaya juga. So kena ingatlah, orang yang kita nampak wajah agama ataupun nampak wajah tak agama langsung, jangan kita buat assumption lah mungkin dia tengah struggle, tengah diuji oleh Allah, dalam angle dia, dalam angle masing-masing, dalam keadaan masing-masing. Okey, format tazkirah, kita buat pendahuluan sama juga seperti minggu-minggu yang lepas. Kita akan cerita tentang pentingnya ilmu dan juga peringatan kematian. Hari ini kita akan baca habislah penuh yang ini, sebab hari ini kita nak baca satu je hadis 31. Dan saya pun tak adalah buat preparation banyak sangat sebab sibuk sikit minggu ni. Alhamdulillah lah semalam masa masuk sikit hadis-hadis, dan kita cubalah hurai hari ini supaya kita dapat faham. Okey, kita pergi pada pendahuluan ni dua ni, pentingnya ilmu. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Mana Allah kata siapa yang Allah nak bagi semua kebaikan, 100% kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Fahamkan tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kena ingat kita punya ultimate objektif bukan dalam agama saja, dalam kehidupan dunia pun sama. Kita nak dapat seluruh kebaikan, kita faham tentang agama. Sebab bila faham tentang agama, dunia jadi mudah. Dunia jadi luas lah, tak sempit. Macam tu. Lepas kita faham agama, daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya unta merah pada zaman Nabi ni, maksudnya barang yang paling berharga. Nabi pun ada kuda yang mahal kan, kuda yang bagus kan. So orang zaman dulu ni memang kalau association dengan unta merah ni memang sangat-sangat nak lah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So bila kita dakwah dah faham ni, kita nak bila kita belajar ilmu ni dan kita sudah faham, kita nak dakwah pada orang lain. Sebab apa? Sebab dia punya pahala sangat besar, dia punya benefit dia sangat-sangat besar. Tak terkira oleh akal kita lah. Dan kita nak juga kebaikan kepada orang lain. Kita tengok orang, contohnya orang yang kita sayang, mak kita lah contoh. Saya ingat lagi, saya dah quote cerita ni dulu tapi saya sebut lagi lah. Firdaus Wong, kalau tengok Ustaz Firdaus Wong yang Chinese tu kan, Chinese revert to Muslim kan, yang dia seorang pendakwah jugalah. Dia kata lama dia dakwah mak dia, tiba-tiba mak dia masuk Islam. Mak dia masuk Islam, tak silap saya. Kalau salah, tolong betul lah rakan-rakan. Bayangkanlah berapa lama dia dakwah tu, dan orang yang dia paling sayang sekali, rapat sekali dengan dia kan, mak dia yang lahirkan dia tu. Maknanya dia sebelum mak dia masuk Islam tu, dia boleh imagine dalam akal dia, dalam imaginasi dia daripada wahyu Allah tu kan, yang Allah sebut dalam Quran tu, tentang orang kafir memang masuk neraka kan. Masa kita tengok kat sini kan, masuk neraka ni kan. So bayangkanlah ketakutan jiwa dia. Tengok Allah, mak saya ni, Allah takutnya. Bayangkanlah. Kalau kita imagine lah, kalau kita betul-betul sayang orang tu kan, mesti kita nak dia pergi ke sini. So saya bila tengok berita tu, Allah happy je tengok. Bayangkan mak kita kan. Mak kita yang kita tahu, sebab kita faham agama, kita tahu dia akan masuk neraka. Dan kalau kita baca hadis-hadis tentang neraka ni, Allah sangat menakutkan lah. Kita sikit api kena pun kita tak boleh nak. Bayangkanlah sakitnya kita kan. Sikit pun sakit gigi pun tak boleh dah kan. Tapi dalam neraka subhanallah, sangat teruk lah. Subhanallah, sangat teruk. Okey, so bila dah faham agama, kita dakwah lah orang yang kita paling rapat dengan kita dan orang lain juga. Ada orang ni memang seperti mana Rasulullah SAW kan, sebab dia sayang umat dia, dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Dia nampak hadis-hadis, malaikat Jibril bagi tahu dia tentang benda-benda gaib kan. Sebab tu dia berusaha keras untuk dakwah orang supaya masuk Islam. Walaupun dia kena hentam, dia kena teruk. Sahabat-sahabat lain mati semua kan, ada macam tu. So, sebab apa? Sebab dia faham agama. Daripada faham ni boleh datang juga motivasi yang sangat tinggi untuk ubah orang lain kan. Dan kita kena ingatlah, dakwah ni adalah bukan benda yang orang kata suka-suka, tak. Dia tak bawa kesukaan. Dia kejayaan nanti bila dia bawa kesukaan yang sangat suka, yang sangat orang kata, macam kita faham ayat surah Al-Baqarah ayat last sekali Allah sebut muflihun, nombor 5, ayat nombor 5 tu. Ulaikal ladzi apa ayat dia? Yang last sekali Allah sebut muflihun. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun kan. So muflihun tu kalau ikut ustaz saya sebut, maksud dia adalah seolah seperti petani yang daripada tak ada apa tanah dia ni, dia pergi ambil letak biji benih, dia pun ambil siram, dia pun baca buku gigi khusus kan, ambil letak baja, tumbuhlah sikit bunga, tumbuhlah sikit anak pokok,
sampai besar, sampai keluar hasil dengan ulat-ulat, daun dia buang, siput-siput dia buang sampai keluar hasil, dia ambil hasil tu dia jual. Perjalanan daripada ambil daripada benih letak tu sampai dapat hasil tu, dalam ayat tu maksud dia Ustaz sebut adalah muflihun. Maknanya panjang cerita dia kan, boleh jadi rosak. So maknanya nak relate dengan dakwah ni sebenarnya sebab ujian sangat banyak dalam konteks dakwah. So kita kena sabarlah, maknanya sabar ni imbuhan dia adalah barang yang paling berharga. Hari ni tak nampak lagi, masuk lepas mati nanti kita tengok Allah sukanya, ya Allah, kita tengok banyaklah Allah bagi kebaikan kepada kita. So motivasikan diri kita lepas kita faham agama, kita nak dakwah. Nombor 3, dalam dakwah juga tak boleh kita ada sempadan dia yang jangan kita jangkau, jangan kita langkahlah. So saya baca ayat ni Allah Taala berfirman, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu, dan yang inilah saya nak sebut ni, mengharamkan, mengada-ngadakan terhadap Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui, yang tidak kamu ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Surah Al-A'raf ni. Maksud dia, bila kita faham belajar agama ni, janganlah kita pandai-pandai. Dan ini adalah ujian kepada orang yang belajar agama, orang yang dakwah. So kita kena ingatlah ayat dia ni, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Untuk orang yang, kalau Ustaz tak sunnah ni, dia selalu cakap, kalau saya pernah tanya soalan, saya dah cerita dah, tentang satu hadis yang saya baca dalam kitab Syekh Albani. Dia ada, dan saya baca kitab yang lain, konflik. Daripada kitab ni dia kata lain, daripada kitab kita lain. So konflik. Saya jumpa dengan seorang ustaz daripada Indonesia ni, dia datang Malaysia. Dia ada PhD hadis juga. So saya tanya dia, ustaz kenapa berbeza ni? Dia kata, oh maaf, ana tak tahu. Jadi kita faham agama, kita kata, oh dia tak tahu, maknanya tidak tahu itu adalah sebahagian daripada ilmu. Maknanya okeylah, kita happy, ya Allah. Dia kata dia tak tahu. Hebatlah dia tahu. Dia tahu yang perkataan tak tahu tu adalah sebahagian besar daripada agama. So kita suka tu, okey tak apa, dia tak tahu. Tapi ujian pada kita adalah bagaimana kita nak sebut tak tahu. Sebab hari ni orang angkat, orang yang nampak pada semua tahu. Dan ujian pada orang yang dakwah ni, dia selalunya dia akan jangkau ni, dia akan cakap juga walaupun dia tak tahu. Dia akan agak-agak. So kita tak maulah, kita letak dalam jiwa kita daripada ilmu yang kita belajar ni, kalau tak tahu cakap saya tak tahu. Saya baru rujukkanlah kemudian. Okey. Ini tentang ilmu. Kedua, kita nak menuju kebijaksanaan. Sebab dapat ilmu kita nak cerdik lah kan. Bagaimana nak cerdik tu? Nak jadi genius ni. So Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Kan berbeza tu, tadi cerita tentang ilmu. Lepas tu, nak cerdik kena ingat mati pula. So Nabi kata banyakkanlah ingat kematian. So hari ni, sesi ini, kita sedang menjalankan ataupun execute hadis ni. So kita nak ingatkan kita tentang kematian. Hadis ni hadis yang sahih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. So Nabi kata, orang ni tanya, Nabi kata orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlak dia. Maknanya mukmin yang paling baik, akhlak dia sangat baik. Itu yang pertama. Nombor 2, lalu mukmin manakah yang paling cerdik, paling cerdas? Ia kembali bertanya. Tadi dia kata perangai yang baik, ini mana yang cerdik, akal yang lurus lah, akal yang jernih lah, akal yang bagus lah, cerdik ni. Rasulullah SAW bersabda, yang paling banyak ingat mati dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Ingat dua kata kunci ni, pertama adalah yang paling banyak ingat mati, nombor 2 yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang ni sebenarnya yang paling baik siapkan diri ni adalah yang tadilah yang kita faham tentang agama yang datang daripada Khulafa' Ar-Rasyidin tadi, yang paling sahih daripada Nabi. Pertama, kita ingat mati. Nombor 2, kita ambil amalan-amalan yang memang sahih daripada Nabi. Kenapa kita nak ambil amalan yang dhaif? Contohnya kan, kenapa kita nak ambil amalan yang walaupun datang daripada tokoh-tokoh agama yang besar contoh, tapi dhaif? Kan Nabi yang dhaif. Kalau kita buat macam tu, walaupun kita ambil daripada tokoh yang besar kan, dalam konteks maksud kebijaksanaan ni, kita tak cerdik lah maksud dia. Kita kurang cerdik sikit. Tapi saya ingat, semua orang tak boleh nak sanggah lah. Memang cerdik lah kan, kalau ikut Nabi yang sebut perkataan ni kan. Cuma sebab kita ni manusia kan, kita ada emosi kan? Kadang-kadang orang sebut ambil daripada tokoh-tokoh yang kita sayang, tapi dia dhaif. Tiba-tiba orang lain kata, tak, itu tak sayang. Dan kita marahlah sebab kita sayanglah guru kita fahamlah kat situ. Kita kena ingatlah. Tapi sebagai orang yang waras, kita hormati tokoh yang sebut tu. Cuma kita kata, daripada saya ambil yang dhaif, baik saya ambil yang sahih, sebab saya sedang nak execute ataupun nak faham, nak praktis hadis yang setelah saya bacalah hadis ni lah. So apa Nabi kata orang yang cerdik ni adalah orang yang
Banyak ingat mati, pertama. Nombor dua, yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang paling tengok, yang paling yang cari hadis yang paling sahih. Tapi sebenarnya hadis sahih ni bertebaran dah banyak dah. Cuma kita nak tak nak je lah. Itulah mereka yang paling cerdas. Ini hadis dua ni ada yang sahih. So ini perjalanan kita, kita sedang berada di sinilah. So alam ruh, alam kandungan dah lepas, tapi ada orang yang ada lagi insan yang masih berada di alam ni lah. Mungkin kita ada anak yang belum lahir kan, masih berada di alam ruh kan. Ataupun mungkin kita ada anak yang mungkin sebelum 4 bulan 4 minggu ke 4 bulan, tak ingat lah. Dalam alam kandungan yang belum roh masuk lagi kan. Mungkin ada, lepas tu dah ada roh. Mungkin ada. Kita nak orang-orang yang belum ada lagi ni ataupun dah ada dalam alam kandungan ni, kita jadi seorang pendakwah, ajar mereka kepada kebaikan tadi yang saya tunjuk tadi. So kita berada di sini alam dunia, kita nak menuju ke alam akhirat, dan semua orang akan meninggal dunia, dan kita naklah kita prepare, bersedia. Macam saya sebut tadi lah, istiqamah tu susah kan, tapi tak apalah, kita cuba buat, dan kita minta dengan Allah supaya Allah masuk kita ke dalam syurga Firdaus ni. Sebab sangat menakutkan perjalanan ni kalau kita baca hadis dia. Dan kita ni bukannya orang yang kuat ibadat kan. Saya lah terutamanya kan. Realiti kita lah hari ni kan, tak kuat ibadat pun. Seharian kerja kan. Dengan kalau ada kat rumah pun sibuk dengan urusan anak-anak semua kan. Cuma kita nak ingat Allah tu jarang. Kita cubalah paksa tadi kan. Ada kehendak, usaha tu masuk dengan paksa dirilah. Tak apalah. Tak dapat buat 10 pun, buat 3 je. Tak dapat buat 10, buatlah sedikit kan. At least kita buat sikit-sikit. Tapi berterusan insyaAllah. So ini perjalanan yang panjang, supaya slide ni menakutkan kita lah, dan kita ingat matilah, supaya kita ingat mati dan kita perbaiki amalan kita insyaAllah. Okey, kita nak masuk pada hadis kita ni. Saya pause kejap kalau ada soalan ataupun ada orang nak share apa-apa. Saya pause sekejap. Orang boleh tanyalah kalau nak tanya ataupun nak ni. Okey, kalau tak ada, dan kita masuk kepada hadis ni. Hadis yang kita nak baca ni hadis 31, hadis zuhud. Minggu lepas kita baca hadis 28 kan. So hari ni kita dah baca dalam 30 hadis. Dah dekat 70% dah. Sekarang dah bulan 9 kan. Next week bulan 9 insyaAllah. Habis tahun ni habislah kita baca semua ni. Yang depan ni saya tak baca lagi lah. Yang ni heavy sikit, tapi semua orang dah tahu dah. Ini kita baca kemudian lah, sebab ni macam common sense lah pada kita kan. Okey, hadis zuhud ni saya baca daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika saya kerjakan, ni bahasa orang Indon, kita ni saya lah. Ni terjemahan Indonesia kan. So kita pause kejap lah. So yang aku dengan saya ni, kalau boleh, kalau kita doa kepada Allah, kita kena bahasa kita lah kan, nak tunjuk rapat yang kita dengan Allah kan. Macam mak kita lah. Kita sembang dengan mak kita, dengan ayah kita kan cakap aku kan. Taklah, dengan mak kita macam saya kan, Zuraidi. Tapi ada saya ada nama lain dengan mak saya, nama lain dengan abah saya kan. So sama-sama juga dengan Allah Ta'ala kan, kita tak adalah kata aku. Saya tu pun macam kasar jugalah. Kita sebut benda perkataan yang sesuai lah bila kita nak mengadu dengan Allah kan. Ni yang kita baca ni, kita baca terjemahan daripada Indonesia. Indonesia ni aku ni lembut lah bagi dia. So kita orang Melayu ni, kita kena bahasa kita lah. Tunjukkanlah kepada saya sebuah amalan. Sebuah amalan yang jika saya kerjakan, Allah dan manusia akan menyintai saya. Maka beliau bersabda, zuhudlah. Ni Nabi kata. Kalau kita nak supaya manusia cinta dan juga Allah cinta, Nabi kata, zuhudlah terhadap dunia. Maka kamu ni akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Maka kamu ni akan dicintai manusia. Hadis Ibnu Majah, sanad yang hasan. Ada yang sahih lah. So kita faham dulu maksud zuhud. Ini saya ambil daripada web portal Dr. siapa nama ni? Zulkifli Al-Bakri, ex-mufti kan. So kita baca apa yang dia tulis dalam web portal dia lah. Huraian zuhud, makna zuhud menurut istilah dapat digambarkan sebagai berikut. Benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Dia benci benda dunia lah, zuhud. Ini tahap tinggi ni ya. Tapi tak apa, kita baca, kita nak faham juga. Meninggalkan kesenangan dunia kerana memilih kesenangan akhirat. Tinggal kesenangan dunia ni bukannya kita jadi miskin, tak. Kita tak letak dalam hati, dalam jiwa kita dunia. Maknanya kalau ialah duit kita tiba orang kebas kan. Tak adalah kita rasa Allah menyesal, ya Allah, macamlah dunia ni dah kiamat. Taklah.
Tapi kita sayanglah duit kita, macam itulah. Tapi prioriti dia dekat sini, kesenangan akhirat. Hati tidak terpikat daripada sesuatu yang dikosongkan oleh tangan. Ni yang tadi saya katalah, ada benda kat tangan tiba hilang kan. Allah yang takdirkan dia hilang kan. So kita Allah, hilang pula selipar. Hilang pula lah benda ni. So kita lah yang perasaan tu kita nak kena kikis lah, yang kita terlampau berpegang ataupun terlampau rapat sangat dengan benda dunia ni. Menghindarkan duka atas yang tiada. Mana yang dah hilang, bersedih seminggu kan contohnya lah. Dan menghilangkan gembira dengan yang ada. Ada ni syukurlah. Kita gratitude dengan apa yang ada. Allah, syukurnya Allah ada tangan cik. Syukurnya Allah ada kaki kan. Tiba Allah buang kaki barulah barulah rasa syukur. Tak begitu lah, maknanya ada ni bukannya hak kita pun, hak Allah contohnya. Zuhud tak ada perkara keduniaan. Zuhud pada dunia dibahagikan kepada 3 perkara. Percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada diri sendiri. Maknanya apa yang kita ada ni Allah punya lah. Macam tu maksudnya. Gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia. Sebab nak pahala kan. So kita priority kita memang pahala. Lepas tu Ustaz saya kata orang yang ni dalam bab zuhud jugalah. Ustaz saya kata orang yang lihat kepada akhirat, jangkauan penglihatan yang sangat jauh, dia nampak akhirat, maka cara hidup dia lain. Maknanya kalau orang buat susah ataupun dia tengok orang susah, dia nak tolong. Sebab apa? Ganjaran dia di akhirat nanti. Kadang-kadang orang kata bodoh, teruklah orang ni, tak pandai lah orang ni. Orang yang cinta dunia sebut kan, apalah kamu ni, buat tu buat ni yang untuk kebaikan orang lain kan. Kesian kat diri kamu. Tapi orang tadi kata dalam hatilah dia tak jawab pun, sebab kenapa orang tu nak argue dengan orang yang tak faham kan. Nanti kita juga kena lagi stres kita dengan orang tu. Tapi orang yang faham tadi kata tak apalah, dalam jiwa dia nak tengok, dia nak kejar pada yang akhirat kan. Sebab apa yang dia buat tu, usaha yang sedikit, pahala sangat besar. Seperti mana yang saya sebut hadis yang Nabi kata, hadis yang ada sahih. Nabi kata saya ni lebih suka berjalan untuk tolong orang daripada solat di masjid dia, di Masjid Nabawi tu selama sebulan. Maknanya bukan solat, daripada iktikaf di masjid dia selama sebulan. So bayangkan kita dah hari ni duduk sibuk nak kejar, nak pergi buat umrah kan, pergi Madinah dulu kan, nak duduk di Masjid Nabi kan, Allah happy lah di Masjid Nabi kan, betul kan. Tapi Nabi kata tolong orang tu, tolong berjalan baru tu. Tu baru berjalan saja, tak tolong lagi. Berjalan je tu baru, usaha baru. Ada kehendak untuk bangun dan berusaha untuk tolong manusia tu, lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabi selama sebulan. Oh besar. Tapi untuk orang yang faham, dia boleh tahu yang mana emas, yang mana batu lah. Pasal dia faham tadi. Tapi untuk orang yang tak faham, dia akan nampak benda sebaliknya lah. Kehilangan harta benda ahli keluarga atau orang lain lebih daripada kegemaran mendapat kesukaan pada ketika tiada kesusahan tersebut. Siapa yang zuhud pada dunia, maka mudahlah baginya segala kesusahan yang menimpa katanya. Siapa zuhud pada dunia ni kan atas ni kan, hadis Nabi ni kan dia kata zuhud pada dunia, zuhud pada Allah ni kan. Orang yang zuhud pada dunia senanglah, ada musibah ke apa, Allah musibah, sedih lah manusia ni. Kalau dia tak sedih, bukan manusia lah, jadi binatang lah pula kan. Tiba-tiba anak kita meninggal, Allahu Akbar. Sedih kan kalau kita boleh imagine kan macam tu. Ataupun rumah kita dah berusaha 20-30 tahun kan simpan duit untuk beli sesuatu yang kita suka, tiba-tiba hancur. Sedih lah kita. Kalau orang tu kata tengok pada, tiba-tiba tak say, oh kamu kena zuhud. Kan tiba-tiba orang tu kata kamu kena zuhud, tak boleh sedih. Maka ada masalah dalam kita sebagai manusia. Tak waras lah orang tu kan. Tak boleh lah, maksud dia Allah jadikan manusia ni adalah kita kena bersifat sebagai manusia. Kita tak nak buang perasaan kita sebagai manusia, kena ada lah. So zuhud ni dalam konteks tadi, kita kena ingat perasaan dan sikap seseorang itu sama saja ketika dia dipuji dan ketika dia dikeji atau dicela kerana atas kebenaran yang dia lakukan. Ini dakwah ni. Bila orang dakwah, orang dakwah jangan orang puji. Ada orang puji, orang faham dia ada orang puji orang tengah buat dakwah, tapi kebanyakan dapat celaan lah. So orang dapat celaannya, dia cuba untuk berterusan istiqamah dalam dakwah dia. Orang yang membesarkan kemegahan dunia akan memilih pujian daripada celaan. Orang yang nak dunia ni dia suka benda yang dipuji lah. Oh puji. Sama dalam konteks ini saya punya pengalaman dalam konteks kita kerjakan position, kita nak kejar semualah dengan gaji kan. So most probably kan kita nak kena ke depan lah, macam-macam lah. So ada dalam konteks ni benda yang sangat halus lah bagi saya yang saya nampak kat situ. Orang ini selalu meninggalkan kebenaran yang tidak disukai oleh orang kerana mengharapkan orang yang tidak mencelanya. So, bila orang yang nak dakwah ataupun dia orang tegur benda yang kan kita ada speak up semua ni kan. Sekarang dah ada dah, alhamdulillah. So kadang-kadang orang akan cela lah kita sebab kita
kita cakap benda yang betul, tetapi ialah orang ni akan cela, mungkin dia tulis, ialah dia tulis baiklah kepada kita, tapi kat belakang dia, sebab dia pun ada perasaan, dan perasaan dia pun memang melalui pengalaman hidup dia kan yang lama. Tapi sebab dah polisi ataupun budaya yang kita nak terapkan begitu, so dia kena support lah. Tapi perasaan yang sebenar dia ada kat belakang dia lah. Kita tahu dia, mungkin dia cela ataupun mungkin dia puji ataupun mungkin dia cela. Okey? So saya ambil ayat Quran ni tentang dunia, tapi ni saya tunjuk tentang, nak sebut tentang dunia ni betapa tak ada nilainya dunia lah maksud dia. Tapi ni bukannya nak cerita saya pun tak ada hati kepada dunia, tak. Memang setiap bulan tunggulah gaji kan. Nak sangat duit kan, sebab kita pun manusia kan, jauh lagi perjalanan kita ni, at least saya lah. Bukan nak kata orang lain tak begitu. Mana kita pun tengok tiba-tiba dapat apa Z Flip kan, Z Flip lah, Galaxy Fold kan, nampak kita pula orang gadget kan. Adalah kehendak kepada dunia. Cuma tazkirah ni untuk lembutkan hati saya lah dengan rakan-rakan yang lain lah, supaya kita dapat peringatan lah. Allah bagikan apa yang Allah sebutkan. Kehendak tu memang kita ada sepanjang masa, tapi Allah bagi peringatan kepada kita supaya adalah kaedah ataupun adalah, sebab Allah yang cipta kita kan, jadikan kita adalah guideline untuk kita ikut. Sebab kalau tak ada guideline untuk kita ikut ni, habislah kita kan. Sebab tu sunnah yang sahih, Al-Quran peringatan ni untuk kita, untuk kebaikan kita selepas mati nanti kan, sebab kita nak menuju kecerdikan tu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kehidupan dunia ni hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ni sebab lama kan, lama. Dan sekiranya mereka mengetahui. Sebab dia kalau tengok pada ayat ni, kita baca, kita kata semua orang tahu kan. Tapi orang yang lebih level tinggi sikit sebenarnya, kita kena observe kepada perangai orang tu. Walaupun dia kata, aku tahu, saya tahu, memanglah dunia permainan. Tapi kita tengok perwatakan dia tak menunjukkan dia nampak yang dunia ni permainan gurau, kan nampak macam dia ambil dunia ni macam kehidupan dia yang kekal. Sebab dia sangat-sangat sangat-sangat attach dengan dunia tu kan. So kena bezakanlah lafaz mulut, nak kata kadang-kadang, tapi daripada pengalaman saya ni, saya rasa macam majority of kita lah, termasuk saya sendirilah, kita sebut mulut lain, tapi sebenarnya perbuatan kita lain lah. Cuma kita nak sebagai peringatan kepada kita lah, kita cuba nak sinkronaskan dua tu, supaya mulut sebut, saya ni nak menuju kepada zuhud lah, insyaAllah. Saya pun, so kita buang lah benda-benda yang pegangan kita kepada dunia ataupun attachment kita kepada dunia. Tapi jangan melampaui batas, sebab perkataan zuhud ni, geng sufi, macam tengok agama lain kan, tengok macam agama Buddha, Hindu yang suami dia sampai tak makan kan, sebab nak pergi kepada zuhud. Jangan begitu. Kita kena ada peraturan kita. Nanti kita bacalah hadis dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, padahal kenikmatan hidup itu di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah sedikit. So Allah beritahu memang sedikit je. Okay, ni saya nak sebut. Nanti saya akan cerita sikit tentang ni, ayat ni. Dia ada kaitan dengan lautan ni, setitis air ni. Kita baca hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah. Bila Nabi sebut ni, demi Allah ni memang nak tunjuk besarlah maksud dia, macam orang macam Allah sebut dalam Quran ni, bila dia kata wal asr, demi masa kan, maknanya bila bersumpah atas sesuatu menunjukkan benda yang nak tarik perhatian kita, dan kita kena ambil perhatian. So kena ingat, imagine Nabi sebut ni bukan intonasi yang dia kata demi Allah, tidaklah dunia, tak begitu. Dia bila sebut demi Allah, mesti perkataan yang nyaring lah, demi Allah, macam itulah maksud dia, demi Allah, tidaklah. Maknanya penekanan yang kuat atas ayat tu, besarlah maksud dia. Bukannya orang, sebab kita baca ni flat je kan, tapi bila ada benda macam ni, menunjukkan Nabi nak stress, nak fokuskan orang supaya semua orang dengar apa yang Nabi nak sebut ni. So ini adalah penekanan Rasulullah SAW kepada orang yang mendengar lah, masa tu sahabat Nabi. Tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelup jarinya ke laut. Yahya ni, yang sahabat Nabi yang itulah yang dengar hadis ni, Yahya ni rahimahullah memberikan isyarat jari telunjuk, lalu dia melihat apa yang di bawah jarinya. Macam ni kan, gambar tangan ni kan kita ambil. Saya jumpa gambar ni je dalam internet. Tak ada gambar yang jari telunjuk tu. So katalah ini je air ni kan. Air ni dunia Allah sikitnya dengan lautan yang banyak. Kita baca hadis satu lagi. Lepas ni saya nak tunjuk perumpamaan dia. Saya ada buat study sikit lah. Buat study. Nak tunjuk kecilnya dunia ni. Hadis nombor 2 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir. Maknanya apa yang
bukan zikir ni kecuali ni exception dia. Mana dalam ni semualah dilaknat. Takut kan? Kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya dan orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Maksud dia walaupun kita ada benda dunia ni, tapi kalau kita benda dunia kita buat kepada benda akhirat, maka dia bahagalah. Maknanya kecuali ni bila ada kat sini apa-apa relationship kebendaan tu kepada akhirat maka dia bahagalah. Tapi benda-benda yang tak ada attachment ataupun dia ada attachment dengan dunia, maka dia dilaknat lah sebab dia sebab kita cerita tentang zuhud tau. Dan zuhud ni dia level tinggi sekedar. Sebab zuhud ni duduk kat level yang tinggi, dia bukan level normal, dia macam 85% ke atas lah kalau tengok scoring. Itu saya punya assumption je lah. Cuma level yang tinggi lah, katalah normal manusia dekat 50 ataupun 60 kan. So dia level tinggi sikit. So apa-apa yang ada attachment dengan dunia yang bukan kepada akhirat, maka dia dilaknat. Okey, tengok pada hadis gambar ni, saya nak tunjuk yang hadis pertama ni yang cerita tentang satu titik kan. Ini saya ambil daripada saya Google dalam internet tadi. Tengok satu titik air dalam dunia ni, the world's ocean comprises of 97.3% ni ada dalam 1.5 bilion kubik kilometer. Tadi saya ambil kubik kilometer ke kubik meter. Tak apalah, lebih kurang So yang satu drop ni macam ni liter dia 0.00050 liter. So bila saya ambil guna Microsoft Excel Microsoft Excel ni drop water 1 liter ni berapa liter 0.050 liter ni kos tinggal satu ni patutnya besar lagi ni ada silap ni. Tak apalah, tengok. Total sea water ni banyak ni lah. Ni sama ada kilometer atau meter saya berarti. Kubik ni betul dah. Tapi tengok percentage dia. Zero. Insignificant. Langsung tak ada nilai. Adalah nilai. Tapi kalau orang tu masih lagi kata banyak nilai. Lama tak menuju kebijaksanaan lah. Tak menuju kematian lah maksud dia. Kalau tengok sini kan dunia ni Allah tak ada nilai langsung. Kalau pergi kedai ada duit RM1 kan, katalah 0.000 whatever, ada duit sejuta, ada duit 1,500 bilion, ada duit 1,500 bilion pun tak ada nilai banding dengan duit kan dunia ni maksud dia. Maksud dia nak bagi tahu dunia ni adalah langsung tak bernilai. Cuma kita ni sebab kita ni benda ni yang Nabi sebut, yang Allah sebut kan sebagai peringatan kepada kita, dan kita ni memang dibesarkan begini. Dan sahabat-sahabat Nabi ni dia memang ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan bila kita baca hadis-hadis lain, sahabat-sahabat ni memang sangat takutlah dengan benda-benda dunia ni. Sampai ada yang, tapi ni kena image zaman dulu lah. Sampai hadis saya baca tu, sampai Nabi kata macam makanan ataupun duit yang dia ada ni ada sampai esok tengah hari je. Macam tu lah. Sebab dia orang ni dalam keadaan zuhud yang kira paling tinggi lah keadaan dia kan. Sebab dia orang ni kerja pun kerja. Pergi memang ladang kurma. Esok dapat pendapatan lain. Lusa dapat pendapatan lain kan. Kita sebulan sekali pendapatan kita dah lain dah konteks. Cuma nak sebutnya, bila dia orang faham apa yang, ataupun bila dia orang dengar apa yang Nabi sebut ni, dia berikan sangat ketakutan pada jiwa dia. Dan juga seorang sahabat lain lah yang bila semasa dia nak meninggal tu, dia kata aku telah macam menderhakai Nabi lah dia kata. Dan dia tu sebelum meninggal tu tak ada duit apa pun. Dia menyesal dengan dia cerita tentang duit yang dia ada yang sedikit tu. Sedikit sangat yang dia ada. Sampai tahap tu dia punya jaga lah kalau dia faham daripada hadis Nabi. Tapi dia orang ni jugalah adalah kita punya ikutan kan, sahabat-sahabat Nabi tu kan. Sebab of course lah Nabi, macam kita lah kerja, kita tunjuk benda yang paling stringent kan. Dan kita ni katalah paling stringent letak 100%. Takkanlah kita nak cerita kat orang kita letak dah level 40% je. Bila 40% orang bawah, 30%, 20%, 10% je lah kan. Dia punya ikutan dia ataupun dia punya compliance dia orang kan. Kita letaklah paling tinggi stringent dia. Memang kan rendah lah sikit bila orang nak execute tu. Dan kita tengok, ini macam mustahil. Tapi maknanya mustahil tu dengan faktor-faktor lain lah. Pada zaman Nabi, keadaannya dah berbeza pada zaman kita kan. So kita ingat maybe kita letak, orang kata percentage, discount lah. Telah 100% di zaman Nabi, mungkin zaman kita jadi 85%. So kita kena menuju ke situ lah. Sebab, kenapa saya sebut ni? Kadang kita salah faham bila macam kita cerita tentang hadis Nabi yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan, dia kata, kita kena rema seperti juga sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia rema seluruh harta dia. So kalau kita letak dalam kepala kita macam tu, dia akan pergi kepada pemahaman lain. Ingat macam sufi-sufi, pemahaman yang merosakkan akal. Bukan begitu, kita kena ingat. Sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni esok dia boleh berniaga lagi, dia ambil duit dia tu. Macam juga Sayyidina Umar Khattab. Saya baca dalam kitab Syiar An-Nubala tu silap saya.
Dalam kitab tu sebut tentang Sayyidina Umar Khattab ni bila dia meninggal, dia banyak hutang. Dan hutang yang dia buat ni sebenarnya hutang dia bantu orang, ahli keluarga dia. Masa dia jadi khalifah ni, ramai ahli keluarga dia datang, minta duit. Dia ingat, Baitul Mal tu Umar punya. Macam sekarang ke pemimpin kita kan. Duit negara pun dia ambil kan, dah jatuh hukum dah. Tapi Sayyidina Umar Khattab ni tak, dia kata duit tu bukan duit dia. Itu duit rakyat kan dia nak bagi. Tapi dah saudara datang jauh-jauh nak minta juga duit. So dia guna duit dia untuk, dia pinjam duit, dia pinjam duit orang lain, dia bayar bagi kat orang tu. Sehingga dia banyak hutang sebelum meninggal. Tapi dah lah dia sebelum meninggal tu, ahli keluarga dia kumpul lah duit, bayarlah hutang dia semua. So nak cerita dia macam tu lah. Nak cerita dia macam tu. Okey, pergi balik kat sini, dunia ni memang tak ada nilai kalau tengok sini. So, kita zuhud ni maknanya kita buanglah dunia kita. I mean, tak semualah, maksud dia kita menuju ke sana sebab kita punya ultimate dream adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita nak supaya Allah kita ni ikut jalan yang lurus. Jalan ni lah, jalan. Bukannya nak buang semua harta, tak. Jalan. Kita faham, okey, saya nak ikut jalan ni. Saya tak nak letak dalam jiwa saya ni attachment dengan dunia. Saya nak sedekah banyak. Saya tengok orang yang susah, saya bagi duit. Contohlah, saya ada, tak apalah saya naik kereta, tak sesuai lah dengan gaji saya, tak apa. Janji boleh buat kemari-kemari, tapi yang lebih tu saya sedekah. Macam tu lah, ada saudara saya yang sedekah. Saya sedekah. Tak ada attachment sangat dengan duit ni. Duit tak bulan habis, orang luar, orang yang tak nampak, dia kata, oh teruklah kamu ni, gaji mahal. Tak kena dengan ini. Tak apalah, sebab kita nampak kepada benda yang selepas mati. Dan sebenarnya orang yang bagi sebut tu pun, dia sangka tak cerdik lah kita kan. Contohnya kan, sebab definisi dia cerdik tu bukan ikut definisi Nabi. Kita nak ikut definisi Nabi lah. Okey, kita baca lagi. Hadis ni ada 12 minit lagi, insya-Allah sempat lah. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berjalan melewati dan melalui satu pasar, sementara banyak orang berada dekat dengan Nabi SAW. Beliau berjalan, dia melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau SAW bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini dengan harga 1 dirham? Dia tengok, bangkai kambing kan, pakai kambing. Adalah bangkai. Telinga kecil ni, saya ingat mungkin nak cerita buruk lah keadaan. Mana tak sempurna lah kambing tu. Orang-orang tu berkata, kami sama sekali tak tertarik kepadanya. Apa yang boleh kami nak buat apa dengan kambing ni kan, yang dah lah bangkai kan, nak buat apa? Beliau SAW bersabda, adakah kalian mahu jika ini menjadi milik kalian? Nak ke ni kalau kita bagi percuma jadi milik sahabat-sahabat? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kami jantan ni hidup, pasti ia cacat. Inilah telinga kecil ni kot, dia cacat tu. Kerana betul lah ni, kerana kedua telinganya kecil. Apalagi telah mati. Maknanya dalam masa hidup pun nak ceritanya, orang ni tak nak pun, walaupun dia hidup kan, kata cacat ni kalau hidup pun, apa lagi mati kan dengan cacat tu. Beliau SAW bersabda, demi Allah, Nabi kata, demi Allah, sungguh dunia ni lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Mana daripada orang ni duk cerita tak nak kambing tu hidup pun tak nak kan, mati apa lagi tak nak sebab cacat. Nabi kata, demi Allah, dunia ni lebih lagi Allah kata lebih hina. Untuk kita lah, mana dunia ni lebih hina lah, sebab dunia ni juga yang bawa manusia majoritinya, boleh kata majoriti lah, ke neraka. Kan sedikit saja yang tengok orang kafir kan ramai kan, kita buat orang Islam tadi yang dulu kan, Nabi kata, yang saya minggu lepas kan, Nabi kata 72 dalam neraka, 1 dalam syurga kan. So atas dunia lah, mana dunia lah benda tu kan, bukannya alam roh, bukan alam gaib kan, bukannya kat planet lain, dunia lah. So maknanya nak sebut sini, attachment kepada dunia tu kita cuba buanglah sedikit sebanyak. Okey, ada lagi perkataan sahabat ni, perkataan Nabi juga, perkataan sahabat Nabi juga tabi'in ni, saya baca lagi, ada 9 minit lagi, insya-Allah sempatlah. Rasulullah SAW bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merosakkan dibanding dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merosakkan agama. Tengok Nabi kata, Nabi buat perbandingan serigala, sebab perbandingan ni orang boleh imagine betapa teruknya apa yang Nabi nak sebut. Tapi kalau Nabi sebut yang ni saja kan, dia jadi macam keluar masuk telinga kiri, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tapi bila Nabi buat analogi ni, maknanya teruk lah. Ambil 2 ekor serigala yang sangat lapar, sebab zaman Nabi memang kita nampak lah serigala banyak kan, sebab ada orang pelihara kambing kan.
Serigala memang datang, dia nampaklah maknanya sifat. Kita tengok dalam National Geography kan, tengok yang serigala tengah ke anjing-anjing, apa dubuk tu kan, makan kambing, makan binatang, tengok betapa ganasnya dia orang tarik sana. Kalau tengok kat rumah tu dengan wife saya, jerit lah dia tengok, kesian lari-lari, dia suruh lari kan. So menunjukkan binatang yang kecil tu, maknanya ganas lah serigala ni. So Nabi kata, imajinasi tu ataupun kalau kita boleh imagine, Nabi nak ceritanya, lebih rosak sikap manusia, rakusnya manusia kepada kedudukan dan juga ni, kedudukan ni jawatan lah. Dan juga harta yang merosakkan agama, yang sangat merosak. Maknanya, benda ni tak semua, tapi majoritinya akan rosakkan agama kita. Sebab dia conflicting tau. Kalau kita faham agama, bila kita baca hadis-hadis yang banyak, benda dunia ni, harta dan juga kedudukan ni, dia akan merosakkan agama kita. For sure, confirm. Dari pengalaman saya, kalau saya tengok, memang dia tak akan cah punya. Dia tak duduk sekali. Dia susah nak duduk sekali. Sebab motivasi dia ataupun the true nature dia, intent dia berbeza, dia bercanggah. Seperti mana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, dan juga kitab saya baca tu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, siapa yang belajar agama, siapa yang faham agama, siapa yang belajar agama, confirm, nescaya dia tak akan ambil jawatan. Sebab dia ada jawatan, dia takkan ambil, dia takut. Tetapi ni berbeza, sahabat-sahabat Nabi dulu memang dia tak nak jawatan. Tapi kena ingat tau, zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, macam governor-governor yang dilantik tu kan, dulu tak ada gaji macam kita. Macam sekarang ni kan pemimpin duit banyak kan, nampak banyak duit, senang orang nak rasuah ke apa kan. Tak. Zaman Umar Khattab lagi lah. Saya ingat lagi, ustaz saya sebut, dia riwayat cerita Sayyidina Umar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni di antara orang yang, Muawiyah lah, radhiyallahu an, dia ni memang orang yang menyangkaui masa lah, dia memang pandai lah bab politik. Dia lantik macam sekretari dia lagi sekretari. Masa tu Sayyidina Umar jumpa dia, Sayyidina Umar tak nak orang ada sekretari, sebab nak jumpa pemimpin kena jumpa orang lain dulu kan, baru jumpa dengan sekretari. So Sayyidina Umar ni dia jumpa dengan Muawiyah ni, dia baling batu. Bayang, kena imagine lah, dia baling batu. Maknanya dia tak nak, dia marah lah kat Muawiyah tu, dia baling batu. Kita ni macam tu lah, kawan-kawan macam kita, kawan baik kita kan, rapat-rapat. Zaman dulu ni, sebab dia orang dulu ni bukan ada jawatan pun. Sekarang ni je kita letak jawatan ni kan dengan dengan bos kita dah letak barrier yang banyak kan. Alah, in a way bagus jugalah. In other side tak bagus, tapi at least itu yang culture kita bawa sana lah kan. Bayangkanlah kita tengok Perdana Menteri, takkan kita tak main relax selamba, tak boleh lah kan. So bila saya cerita ni, maksud dia Khalifah dengan Muawiyah baling batu besar lah kan. Tapi kena imagine lah, dia orang ni memang sahabat-sahabat dulu, sama-sama membesar, sama-sama belajar dengan Nabi kan. Macam tu lah. Bila dia dapat jawatan besar, tu Sayyidina Umar ni baling batu. Muawiyah tanya, kenapa wahai Khalifah, kenapa baling batu dengan saya, tak suka ke? Dia kata, kenapa ada orang nak jumpa, kenapa ada sekretari nak jumpa dia kan. So Sayyidina Muawiyah cakap lah, dia kata tak, dekat tempat dia tu ramai orang yang nak bunuh Khalifah. Dia takut bila orang datang tiba-tiba bunuh dia kan. So dia kena ada guard lah. Tapi Sayyidina Umar marah lah, Sayyidina Umar tak suka benda tu. Tapi maksud dia betul lah, tapi dia tak adalah suruh bagi instruction, no, jangan ada sekretari, tak ada. Dia kata jalan lah, walaupun dia marah, tapi betul lah justification daripada Sayyidina Muawiyah. So zaman dulu nak ceritanya dengan gaji rendah lah. Kena bezakan sikit. Jangan fikir zaman dulu, zaman sahabat dulu, kenapa dia orang ambil jawatan? Tak. Kena ingat. Sekarang ni jawatan ni adalah, kekuasaan ni orang mudah untuk pecah amanah kan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, zuhud itu adalah jangan terlalu gembira apabila memperoleh keuntungan. Macam tu. Dan janganlah terlalu bersedih bila memperoleh kerugiannya. Maksud dia macam itulah. Kita baca Zahir ayatnya dah, ada 6 minit lagi. Hasan al-Basri berkata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain berkata, ia lebih baik dariku. Dia tengok orang lain, dia kata, maknanya bila dia tengok orang lain, dia kata orang tu lebih baik daripada saya. Mana kita tak rasa kita ni lebih baik dari orang lain. Kita tak better daripada orang lain. Kita kata orang tu lebih baik daripada saya. Sebab perkataan ni bila dia tengok orang yang nampak lebih baik daripada dia lah kan. Takkan dia tengok orang miskin, dia kata orang tu tak lebih baik daripada dia. Memanglah pun kan. Ini menunjukkan kita tengok orang yang lebih berpangkat ataupun whatever lah, yang ataupun ada jawatan yang kita nak kejar kan, tapi dia dapat kat situ. So kita kata dia lebih baik daripada saya. Dah, that's it. Tak payahlah attach sangat dengan dunia lah, maksud dia. Wahab bin Al-Wad berkata, zuhud terhadap dunia ialah kamu tidak berputus asa terhadap apa yang hilang daripadamu, yang ini kenikmatan dunia, dan tidak pula bergembira dengan apa yang kamu peroleh, yang ini kenikmatan akhirat. Yang kamu peroleh kenikmatan dunia juga. So ada 2 lagi sebelum kita stop ni.
Sufyan bin Unayyah berkata, seseorang yang zuhud adalah jika mendapat nikmat ia bersyukur. Dan jika ditimpa musibah ia sabar. Ini orang yang zuhud. Sufyan bin Unayyah berkata, seseorang yang zuhud adalah jika dia mendapat nikmat dia bersyukur. Alhamdulillah dapat nikmat. Dan timpa musibah, Allah beratnya ujian, Allah sabarlah, sabar. Kan bersabar. Tapi saya sebut atas mulut je kan, orang yang melalui kesukaran tu macam-macam ujian yang dia ada kan, dan macam-macam perkataan keluar daripada benak fikiran dia kan, syaitan pujuklah, kawan-kawan kata. So dia kena sabar kat atas tu lah. So banyak ujian atas musibah tu, banyak sebenarnya ujian yang pelik-pelik masa musibah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan. Ni Sufyan Ats-Tsauri ni tabi'in. Bukan dengan memakan makanan yang tidak enak. Mana ni saya sebut tadi. Bukanlah zuhud ni maksud dia makan pemakanan macam tu lah yang Sami tu kan. Makan nasi putih dengan garam je, lepas tu pakai baju buruk. Tak begitu. Tak begitu. Dan kan kita tengok kalau Nabi Daud kan, yang Nabi Daud yang dia mandi dekat sungai, Allah bagi dia emas dan dia nak lagi. So kena ambil banyak hadis supaya kita faham maksud zuhud. Zuhud ni bukan maksud pakai lusuh-lusuh kan, jalan tunduk, zuhudnya dia tak begitu. Zuhud ni adalah orang-orang biasa. Dia sesuai dengan pendapatan dia lah. Tapi tidaklah pergi kepada benda riak takabur kan. Cuma benda-benda yang mahal tu tak letak dalam hati. Benda-benda yang mahal tak letak dalam hati dia. Mungkin dia pakai coat, blazer kan. So what? Pakailah. Itu menunjukkan atas niat dia pun zuhud lah, atas kaedah yang Allah, yang agama tetapkan lah. Tapi bukanlah dia pakai tu, kalau memang dia pakai tu untuk memang melekat hati dia, dan salah lah. Macam tu. Okay, so baca yang last sekali lagi ni. Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan, tak berangan panjang lah untuk dunia. Bukan dengan memakan makanan yang tidak enak dan memakan perkara yang buruk. Bukannya pakai yang tak enak, makan yang ni, bukan juga tunjuk nampak kita ni zuhud buruk, tak begitu. Okay. Itu last perkataan tabi'in. Okay, so kita ada bersambung, kita stop kat sini dan kita sambunglah next week. Tapi next week ni kita akan baca hadis lain lah. Hadis minat ni, so tak ada soalan ke. Saya terus tangguhlah sesi tazkirah kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci wahai Allah. Dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Adir.